Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 12 akan membentangkan tentang isu keganasan rumah tangga. Saya Nik Nur Hafizah Hidayah binti Muhammad Syukri, nombor matrik F21A1323. Saya akan membentangkan pengenalan. Keganasan rumah tangga didefinisikan sebagai keganasan atau penyalahgunaan kuasa seseorang terhadap orang lain seperti cuba untuk mengawal dan mendominasi pasangannya. Penyalahgunaan kuasa yang digunakan sama ada oleh suami kepada isteri atau sebaliknya melalui keganasan, ancaman keganasan atau mengawal ekonomi serta kehidupan sosial. Tiada persefahaman dan keharmonian dalam rumah tangga antara suami dan juga isteri. Keganasan rumah tangga juga dikategorikan sebagai penderaan fizikal, mental, emosi, seksual dan spiritual. Nama saya Wong Chow Ying. Saya akan membentang sebab menyumbang kepada isu keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga, masalah kewangan, berpendapatan rendah dan mempunyai ramai anak. Meminjam wang daripada lintas darat untuk menyelesaikan masalah kewangan sementara. Kegagalan untuk mengawal kemarahan, menyebabkan kehilangan pertimbangan, memukul anak-anak dan pasangan masing-masing. Ilmu keibubapaan yang kurang atau tidak sama. Pasangan baru berkahwin dan ketiadaan ilmu keibubapaan yang cukup untuk mendidik anak-anak. Pengalaman gaya hidup yang tidak sehat, pengambilan alkohol dan dadah menyebabkan mereka hilang waras. Nama saya ialah Muhammad Syazani bin Zalani daripada STP, nombor matrik F21B1321. Hari ini saya akan membentangkan maklumat-maklumat lain. Antara maklumat lain saya dapat disebabkan oleh pandemik COVID-19, penyakit yang berasal daripada China dan berjangkit melalui sentuhan. Disebabkan penyakit ini, ramai yang kehilangan pendapatan kerana ekonomi negara menurun dan sektor perniagaan dan kilang terpaksa ditutup bagi mengelakkan penyakit tersebar. Kehilangan pendapatan menyebabkan ketua keluarga tidak dapat menyara keluarga dan menjadikan suasana yang tegang dalam rumah kerana tidak dapat memenuhi keperluan rumah. Selain itu, saya juga mendapat maklumat lain seperti gangguan mental yang menyebabkan mereka stres. Demikian daripada itu, ada yang sanggup untuk mengambil barang yang terlarang bagi menghilangkan stres atau tekanan yang mereka lalui. Keganasan dapat berlaku apabila gangguan ini berlaku hingga mereka hilang kawalan dan melakukan perkara di luar jangkaan. Ketagihan apabila mengambil barang terlarang boleh menyebabkan mereka bertindak agresif seperti merompak, mencuri ataupun membunuh. Mereka juga akan mencari mangsa terdekat iaitu keluarga. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Aiman bin Yahya, nombor matrik F21B1313. Kita terus kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Definisi falsafah pendidikan kebangsaan bermaksud, falsafah pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kaitan falsafah pendidikan kebangsaan dengan isu keganasan rumah tangga tidak dapat dikaitkan. Hal ini kerana mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi emosi merupakan salah satu hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Hasrat ini tidak akan dicapai sekiranya isu keganasan rumah tangga berleluasa di negara ini. Tujuan falsafah pendidikan kebangsaan, hasrat falsafah pendidikan kebangsaan tidak dapat dicapai sekiranya sesuatu pihak tidak mengambil serius terhadap isu keganasan rumah tangga ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nafal Hakim bin Muhammad Naziri. Nombor matrik saya adalah F21B1375. Saya ingin membentangkan tajuk mengenai permasalahan yang dikaji dari sudut kaitan serta kesan terhadap rukun negara. Yang pertama adalah kesopanan dan kesusilaan. Tujuan kesopanan dan kesusilaan ini ialah untuk kita membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan pada hari ini. Kesopanan dan kesusilaan juga dapat mengekalkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rumah tangga dan berperanan penting dalam membina syahsiah seorang insan. Yang kedua adalah kepercayaan kepada Tuhan. Definisi kepercayaan kepada Tuhan adalah yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara.
Dalam rumah tangga, faktor agama adalah elemen yang penting. Pegangan agama yang kukuh dalam perkahwinan adalah tonggak kebahagiaan rumah tangga. Seperti mengamalkan solat berjemaah, ia dapat mengeratkan hubungan suami isteri dengan restu Allah SWT. Hai, nama saya Wan Muhammad Anik bin Wan Safri dan nombor matrik saya F21A1362. Saya akan membentangkan permasalahan yang dikaji dari sudut kaitan serta kesan terhadap konsep sejahtera. Konsep sejahtera. Konsep sejahtera boleh didefinisikan sebagai gaya kehidupan yang lestari. Sejahtera di dalam Kamus Dewan edisi keempat yang mengatakan sejahtera adalah sebagai aman dan makmur ataupun senang dan tenteram. Menurut M. Quraish, Shihab dan Hamka, hidup sejahtera adalah hidup yang boleh menyeimbangkan keperluan di antara dunia dan di akhirat. Pada zaman sekarang, terdapat banyak keganasan rumah tangga yang dapat kita lihat di pelbagai platform seperti televisyen dan internet. Keganasan rumah tangga boleh disebabkan ketidaksefahaman di antara pasangan. Assalamualaikum. Saya Dahlianti binti Santua, nombor matriks F21E1289 dan Wong Rongrong, nombor matriks F21E1367. Kami ingin membentangkan mengenai langkah untuk mengatasi isu keganasan rumah tangga. Saya, Dahlianti binti Santuo, akan membentangkan langkah untuk mengatasi isu keganasan rumah tangga bagi masalah kewangan dan masalah kegagalan untuk mengawal kemarahan atau sikap panas barang. Manakala Wong Rongrong akan membentangkan langkah untuk mengatasi isu keganasan rumah tangga bagi masalah ilmu keibubapaan yang kurang dan masalah gaya hidup yang tidak sihat. Pertama sekali, langkah dalam mengatasi isu keganasan rumah tangga bagi masalah kewangan. Antaranya ialah suami dan isteri hendaklah mengatur perbelanjaan dengan mempunyai kata sepakat sebelum membelanjakan wang mereka. Dengan cara tersebut, pasangan dapat mengelakkan pembaziran dalam membeli barangan yang lebih mengutamakan kemahuan daripada keperluan. Contohnya, suami dan isteri seharusnya menentukan berapa peratuslah wang yang mereka perlu asingkan untuk tabungan, pelaburan, melangsaikan hutang, tabungan kecemasan, dan sebagainya. Seterusnya, langkah mengatasi isu keganasan rumah tangga bagi masalah kegagalan untuk mengawal kemarahan atau sikap panas baran. Jika salah satu pasangan mempunyai sikap tersebut, salah satu daripadanya hendaklah memberi masa untuk bertenang kepada salah satu pasangan. Hal ini demikian, pasangan dapat mengurangkan rasa marah mereka serta masalah yang dihadapi antara suami dan isteri dapat diselesaikan dengan mudah. Langkah untuk mengatasi ilmu keibubapaan yang kurang atau tidak sama yang menyebabkan keganasan rumah tangga ialah ibu bapa mendapat khidmat kaunseling semasa menghadapi masalah. Hal ini dapat memperoleh ilmu keibubapaan yang cukup untuk mendidik dan menjaga anak-anak mereka. Seterusnya, langkah untuk mengatasi pengalaman gaya hidup yang tidak sehat seperti pengambilan alkohol dan dadan ialah mangsa boleh mendapat pertolongan daripada berbagai pihak. Contohnya, jiran boleh melaporkan kes keganasan kepada pihak tertentu. Kerajaan boleh memperkasakan undang-undang dengan mengenalkan hukuman yang berat kepada pesalah. Akhir sekali, media sosial boleh meningkatkan kesedaran masyarakat dengan menyiarkan isu keganasan rumah tangga melalui media elektronik dan media cetak. Bosan. Kesimpulannya, terdapat beberapa punca yang menjadikan keganasan rumah tangga berlaku seperti masalah kewangan, kegagalan untuk mengawal kemarahan, kekurangan ilmu keibubapaan, dan pengalaman gaya hidup yang tidak sihat. Kita haruslah membuat persediaan seperti mendapat hikmat kaunseling dan pengetahuan untuk memahami tentang kewajipan dan dasar-dasar sesuatu perkahwinan sebelum membentuk keluarga. Semua ahli keluarga perlu saling bertimbang rasa dan menghormati untuk mewujudkan sebuah negara yang aman dan harmoni. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.